jauh ni masa cikgu duduk lain ni tak jauh sikit daripada okay, mana? Daripada apa wifi tu. Okey. Tengok ni duduk mana? Ini tajuk hukum linear Boleh tengok dalam buku. Kalau yang ada buku tu boleh tengok. Pusat apa ni? 1/4. 1/4. Okey. Gini ada dua tajuk tu, dua tajuk apa segitiga dengan nombor indeks. Bab hak belakang-belakang. Kita baru je belajar baru ni Dua bab tu awak revision sendiri sebab kita baru je belajar. Kalau awak tak faham, awak kan ada kemudahan. Awak buka je lah YouTube tu tengok belajar daripada YouTube. Sebab cikgu kalau nak ajar tu jadi lama. Tak ada hak nak revision hak awal-awal ni Jadi kita dua tajuk tu tolong study sendiri. Malam-malam ni papah ni tengok YouTube tu Okey, untuk awak ni cikgu nak ajar ni pun tidaklah kata untuk suruh awak dapat A ni. Sekadar cukup-cukup lah ni setakat nulis. Lulus tu insya-Allah. Kalau nak A tu kena usaha lebih sebab tidak semua tajuk lah cikgu tunjuk ni hari ni. Kalau semua tajuk tak ada juga sebab dia banyak. Dia banyak dan ada hak payah-payah tu tak ada lah ambil masa. Nanti awak pun letih bosan, ngantuk kena rosi tu. Okey, kita tengok sini dulu Ni contoh 7 ni. Soalan ni wajib ada Soalan ni dia 10 markah ni, hukum linear. Paper 1 pun ada juga soalan dia. Tapi paper 2 ni wajib ada dan kalau dia ada di bahagian B boleh jadi pilihan lah Kalau bahagian A wajib lah. Bahagian A tu wajib jawab. Kalau masuk bahagian B boleh pilih. Tapi ini menjadi pilihan sebab yang ni je senang sikit Cuma bagi Umay tu mungkin dia tak minat lah lukis-lukis gerah ni. Boleh jawab lain Umay Sebab saya kot. Kalau tak minat lukis-lukis gerah lah. Boleh buat lain. Dia banyak lain yang ngira. Tapi biasa cikgu suruh buat ni lah. Okey, kita tengok Dia kata jadual di bawah menunjukkan nilai X dan nilai Y yang diperoleh daripada satu eksperimen. Dia bagi dah nilai X dengan nilai Y. Ni dia bagi nilai X dan nilai Y. Diketahui bahawa formula ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan ni. Persamaan ni. Y sama dengan AX kuasa 3 tambah BX. Dengan keadaan A dan B pemalah. Okey, jadi sini ni awak kena tahu ni sini ni graf kita ni kita ada X dengan Y. Equation kita Y sama dengan AX kuasa 3 tambah BX ni dia tidak linear lagi kena tahu nanti cikgu tulis sikit. Dah. Takutnya tak tahu apa-apa, tak tahulah ni. Buku-buku je tiba-tiba terbit tajuk ni. Apa dia? Tak tahu cikgu ni. Ada orang tak tahu apa ni Hukum linear. Hukum linear ni dia gini asal dia Asal dia graf kita ni tidak ada lengkung. Katalah lengkung gini. Graf kita ni graf lengkung. Ni tidak linear. Tidak Tidak linear. Linear ni dia straight line. Kita nak tukar dia biar dia jadi graf straight line. Bila kita kena tukar dia. Sebabnya daripada graf straight line ni kita akan dapat cari kecerunan M. Kita boleh guna formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Lepas tu kita boleh cari pintasan Y. Ni pintasan Y Sini. Sini pintasan Y. Graf ni dia lalu, lepas tu dia litah sini. Sini pintasan Y. Dua benda ni pintasan Y, C. Equation dia Y sama dengan M, X tambah C. Ni awak biasa jumpa dalam model M kecerunan C pintasan Y. Tapi lo ni,
Ni graf biasa. Graf biasa awak akan guna sini X, sini Y deh. Standard biasa. Tapi untuk Max hari ni bila kita convert dia daripada tak linear ni daripada tak linear ni dia jadi gain ni sebab hak asal dia sini Y terbalik cikgu. Sini X, sini Y. Biasanya hak asal dia sini X, sini Y deh. Bila kita convert dia ke linear dia tidak akan jadi XY dah lah. Dia akan jadi macam-macam dah sini ni. Sini yang ni dia akan jadi macam-macam untuk jadikan dia straight line. Dia mungkin akan jadi X kuasa 2. Sini mungkin jadi Y per X. Boleh macam-macam dah. Jadi secara amnya kita akan letak sini ni untuk paksi Y ni kita letak Y besar. Sini kat paksi X ni kita letak huruf X besar. Gitu. Jadi equation kita nanti akan jadi Y besar sama dengan M, X besar tambah C dah. Maksudnya dalam Y ni ada macam-macam boleh jadi. Dalam X pun dia boleh jadi macam-macam juga dah. Dia boleh jadi log. Log pun boleh dah. Kita kena tukar equation. Tak boleh guna equation asal. Kalau kita guna equation asal dia jadi lengkung. Dah lengkung. Bila kita tukar equation dia, baru dia jadi straight line. Okay. Jadi sekarang ni awak kena mahir tukar equation tu. Dia ada jadi bentuk macam ni ni. Bentuk macam ni. Bentuk Y sama dengan MX sama C. Jadi cara nak tukar dia, kalau ingat ni, cara nak tukar dia, kita kena tukar dia jadi C ni dulu. C ni dia tiada X dan Y ni. Ni clue dia yang mula-mula sekali. X dengan Y tak boleh ada di C. Dia kena nombor je. Pemalar saja deh. Pemalar saja. Dekat X ni tak apa. Ada X kuasa 2, X kuasa 3, ada log X boleh berlaku. Kat Y pun sama. Log Y, Y per X, Y kuasa 2 boleh berlaku deh. Yang pentingnya C. Okay. Bila kita tukar equation, kita akan buat graf berdasarkan equation ni. Equation yang baru ni deh. Kita guna equation baru untuk buat graf baru. Tapi masih menggunakan data yang asal. Okey, gitu. Okey, mari tengok ni deh. Ni kan dia bagi X dengan Y. Dia kata dihubungkan menggunakan equation ni deh. Dihubungkan oleh persamaan ni dengan keadaan A, B, pemalar. Tukar persamaan ni kepada bentuk linear. Ni tidak linear ni. Kalau kita tengok sini kita nampak dah dia tidak linear. Dia tidak linear. Sebab apa nampak tak linear Siapa boleh jawab? Sebab apa ni? Boleh kata dia tak linear. Ada boleh ubah. Boleh ubah? Ada AB. Ada AB deh. Lepas tu soal lagi tengok dia ada X belakang ni deh. Kita tengok semula. Equation dia ni Y sama dengan AX kuasa 3 tambah BX. Ni tengok ni deh. Tak ni kan cikgu kata dah kalau dia nak jadi linear dia mesti Y, M, X tambah C. C ni yang penting ni C ni. C ni tak boleh ada X. Tapi kalau kita tengok sini ni ada Y, ni ada X kuasa 3, ni ada X. Jadi tak ada lah untuk mewakili C. Tak ada deh. Jadi dia ni tidak linear. So macam mana kita nak tukar dia jadi linear? Kita nak tukar dia jadi linear, C ni kan tak boleh ada X, ada Y. Jadi kita kena pilih antara tiga ni. Ni satu, yang ni, ataupun yang ni. A dengan B ni pemalar. Pemalar ni nombor Jangan duk sibuk bunyi pemalar je suruh payah lalu. Ada pemalar ni nombor je. Nombor 1, 2, 3 gitulah. Nombor dia. Cuma kita tak tahu je nilai dia berapa. Jadi dia letaklah A dengan B. Okey, kalau kita tengok dalam 3 petak ni, ada X, ada Y. Jadi kita kena jadikan dia salah satu dia antara 3 ni.
Jadikan dia pemalar sahaja. Nak suruh dia jadi C. Jadi gak tengoklah hok paling mudah sekali gak. Kita buat hok kuasa paling sikit lah. Ni kita buat X ni. Kita boleh buat X ni. Sebab bila mati X ni, tinggal B. B ni lah pemalar. Pemalar ni yang akan jadi C. Jadi cara nak tukar dia, nak buat, cara nak buat kita tulis sini semula. Y sama dengan A X kuasa 3 tambah B X. Cara nak buat dia, ingat gini je dia mudah je nak buat. Kalau dia darab, cara nak buat dia kita kena bahagi. Kalau dia tu duduk bawah, duduk bahagi, kata lagi ni. Y sama dengan mana A X kuasa 3 tambah B per X. Contoh macam ni deh. Ni kalau yang ni dia duduk bahagi ni. Ni bahagi deh. Kalau nak buat bahagi kita kena darab. Baru dia tak ada hak bawah. Kalau nak buat hak atas ni kena bahagi. Sebab dia darab. Okey, faham deh. Jadi sini kita akan bahagi. Bila bahagi nak buat X ni, dia tak boleh bahagi dia saja. Dia kena buat semua sekali. Bahagi dengan X semua sekali. Yang ni bagi X, yang ni bagi X, yang ni bagi X deh. Okey, jadilah dapat Y per X sama dengan, ni mati deh, ni 1, ni ada 3 butir. Mati sebutir tinggal 2. A X kuasa 2 tambah B. Tambah B deh. Jadi tak ada dalam B ni. B ni kan tak ada X. Jadi ni lah dia jadi C. Jadi kita kena pastilah mana Y, M, X, C. Kena pasti dulu deh. Jadi kita kena pasti dia. Ni Y. Ni M. Ni M deh. Ni X dia. Ni C. Game ni. Ni Y. Kalau kecil selalu jadi. Ni Y. Ni M. Ni X. Ni C deh. Nanti kalau kita lukis graf, dia akan jadi gini. Paksi kita ni. Paksi kita deh. Paksi Y kita, dia tidak jadi Y dah lah. Dia akan jadi Y per X. Sini akan jadi X kuasa 2. Kecurunan dia A. Ni kecurunan A. Pintasan Y dia B. Nanti kalau kita buat, kalau kita plot nanti, dia akan jadi straight line gini deh. Dia mesti, dia akan jadi straight. Sebab equation kita linear dah. Jadi dalam ni nanti, kita akan dapat cari C lah. C kan pintasan Y. Pintasan Y ni duduk sini. Tengok je sini. Tengok kat graf awak ni, baca berapa sini dah. Dapatlah pintasan Y. Untuk dapatkan kecurunan, ni kecurunan Kecurunan kita boleh guna formula biasa je. Kita belajar semua dah. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Formula ni dia kena ada 2 titik deh. Kena ada 2 titik lah. X1, Y1. X2, Y2. 2 titik. Baru boleh cari kecurunan deh. Jadi titik ni kita boleh ambil pada graf ni. Ambil jadi graf ni. Mana-mana titik. Tak kisah. Jangan ambil kat table deh. Ambil sini ko, sini ko, sini, sini. Boleh belakang. Mana-mana lah. Yang mudah awak baca. Awak cari 2 titik. Masuk dalam ni. Nanti dapatlah kecerunan. Jadi sini kita akan dapat tahu. Kalau tengok kat equation ni, tahu selalu dah deh. A ni kecurunan. B ni pintasan Y. Okey. Boleh faham deh. Kalau macam contoh ni saat ni. Ni. Okey. Kalau kita nak mati kat bawah, kita darab lah. Kita darab dia. Kita darab dengan X deh. Darab dengan X. Bila darab dia. 2 ni. Ni X dengan Y ni dia akan jadi XY. Sama dengan ni AX kuasa 3 darab X. Dia akan jadi dapat AX kuasa 4. Sini dia akan jadi. Hak ni 2 ni mati. Tinggal B.
Okey, dapatlah. Ni Y, ni M, ni X, ni C. Kalau kita buat graf, dia jadi begini. Aksi X dia, X kuasa 4. Aksi Y dia, XY. Kita lukis graf, straight line. Ini deh. Boleh faham? Boleh kau faham? Kalau tak faham, Boleh ayat cikgu. dulu deh. Okey. Alhamdulillah. Mudah je ni. Bagi cikgu ni paling mudah deh. Daripada memang akan dapat lah 10 sini ni. Okey, tu nak tukar equation. Kita tukar dah deh. Kita dah tukar dah dia. Soalan A dah tukar equation kita. Katalah dalam soalan tu dia tak suruh tukar dah. Katalah dia tak suruh tukar. Dia tak royak macam ni. Tapi kita tetap kena tukar juga deh. Sebab soalan ni dia akan guna. Kalau dia tak suruh tukar apa, kena tukar juga. Sebab di equation tu akan dapat markah. Okey. Kena buat equation Suruh kau tak suruh macam ni kau macam soalan A, mesti buat juga. Tak buat, tak ada markah di situ. Walaupun tak disuruh. Okey, soalan B. Plot graf Y per X lawan X kuasa 2 dan lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okey, sekarang ni kita plot je lah deh. Plot graf. Nak plot graf ni, kita kena ada table dulu. Jangan dia guna table yang asal. Aku tak boleh guna table ni. Ni. Table ni tak boleh guna. Sebab table ni X dengan Y. Dia suruh plot graf Y per X lawan X kuasa 2. Ni lawan ni. Aku kena ingat juga ni. Siapa lawan siapa? Ni duduk kat si Y. Ni duduk kat si X ni. Jangan duduk balik kat C pula. Okey. Jadi, nak plot dia, kena ada table. Kita kena buat table deh. Dia tak suruh buat table. Tapi kena ada table. Kita pun buatlah table. Mana table? Ni. Kita kena buat ni. Buat table macam ni. Kita bina table kita berdasarkan yang dia suruh ni lah. Macam ni. Kalau ni Y per X, ni X kuasa 2. Jadi kena buat table Y per X dengan X kuasa 2. Kira semula ni. X dengan Y ni ambil nilai sini. X dengan Y. Contoh ni deh. Kalau dia tak tahu ni sebab lama dah kita buat. Sekejap kita tuntut deh. Kecil sikit. Okey ni. Macam ni ke? Ni X kuasa 2. Ni X kuasa 2 ni. Petak yang pertama ni dapat 1 deh. Dia mari mana ni? Daripada nombor atas ni. 1. 1 kuasa 2, 1. Ni nombor 4 main mana? Ambil nombor X ni. X dia ni 2. 2 kuasa 2 dapat 4. Ni 9 ni 3 kuasa 2. Ikut fungsi dia ni deh. Okey. Tak apa habislah kalau ni kuasa 2 dapat 36. Lepas tu yang table yang bawah ni Y per X ni kita ambil ni Y. Ni Y negatif 5.3 ni bahagi dengan X ni deh. Ni kira satu-satu lah. Nanti 5.3 bagi 1. Yang kedua ni 4.2 ni mari daripada 8.4 bahagi 2. Dapat ke sini. Lepas tu yang ni pula 20.3 ni mari daripada 91 bahagi 3. 3 pun habis deh. So. Dan tolong ingat table ni dia kena tahu 2 tempat perpuluhan Jangan kurang. Lebih tak apa. Tapi standard 2 tempat perpuluhan cukup. Jangan buat banyak-banyak sebab payah nak baca. Payah awak nak plot di graf nanti deh. Ni sini ni ada perpuluhan. Kalau ada perpuluhan panjang lah deh. Perpuluhan tu panjang di kalkulator. Kira-kira tu perpuluhan panjang-panjang. Ambil setakat 2 tempat perpuluhan sahaja deh. Ni cikgu tak pasti ni mungkin dia 1 tempat dah kot bila bagi-bagi ni. Bila kira-kira memang tubik negatif 5.3 dah. Janganlah dah tambah pula jadi 2 deh kalau dah dia tubik banyak ni. Okey, lepas tu dah siap table. Kita plot. Plot graf. Plot graf ni
Kena tengok skala. Kalau exam, dia bagilah skala deh. Kena tengok molek lah 5 cm ko, 5 cm ko lah. 2 cm. 2 cm tu satu petak besar kalau graf deh. Jadi tu nampak kat tubik. Ni deh. Ni kalau 2 cm ni petak besar ni. Ni. Petak besar lah tu deh 2 cm. Kalau tak pasti ambil pembaris. Pastikan juga awak ada pembaris esok deh. Jangan duk buat freehand keruk sambung gitu. Kena guna pembaris. Okey. Lock molek-molek. Ni titik-titik ni buat betul-betul. Boleh pangkah ataupun boleh buat bulat. Tapi cikgu prefer buat bulat-bulat. Deh. Ni macam ni. Ni kan dia pangkah ni. Kita buat bulat-bulat. Ni bulat-bulat. Bulat-bulat lah. Bulat-bulat sikit lah macam ni. Besar ni lah. Yang kecil sangat. Yang besar sangat. Lepas tu. Dah lepas plot dia. Lepas plot dia ni deh. Lepas plot titik ni. Dia tidak titik ni tak akan jadi serik molek. Dia lah lari-lari sikit deh. Jadi kita nak sambung garis dia tu ada syarat dia. Tak boleh lah nak buat suka-suka hati kita. Sambung je. Okey. Cara dia. Cara nak sambung titik deh. Ada syarat dia. Katalah macam ni deh. Kita dapat CY. Ini kat CX. Katalah kita dapat graf kita kok ni ni. Kok ni. Okey, bukan ni. Salah ni. Nak undur. Ni. Katalah kita plot dia. Kita plot dulu deh. Kita plot dia. Lepas awak lukis ni, awak pun plot lah. Plot-plot ni dapat gini. So, 2, 3, 4, 5, 6. Gini deh. Sekarang ni titik ni berterabur gini. Awak plot dia titik gini. Sekarang kita nak sambung. Nak buat base fit. Ni. Base fit. Line base fit deh. Garis lurus penyuaian terbaik. Base fit deh. Kita kena cari garis lurus penyuaian terbaik. Garis lurus terbaik lah kiranya. Garis terbaik deh. Garis lurus terbaik. Nak cari yang terbaik ni ada cara dia deh. Kita tak boleh nak sambung suka-suka hati. Ambil letak sini, lama awak sambung. Kok ni. Pas sambung kok ni. Pas sambung kok ni. Tak boleh gini deh. Ni bukan graf ni. Ni type kita nama dia. Tak boleh. Jadi kita nak sambung serik tu serik kok mana? Serik. Ada orang sambung sini, kok mula-mula dengan ngelah. Tak boleh juga deh. Tak boleh juga sambung mula-mula ngelah sekali. Salah juga. Siapa tahu syarat dia? Cuba ya. Siapa tahu? Tak ada orang tahu. Kena ada apa? Tahu. Atas bawah. Beling. Penyelesaian terbaik seimbang atas bawah. Hok tak kena tu kena balance atas bawah ni. Mula-mula kita kena tilik molek titik tu cari hok paling banyak kena. Tilik molek ni sebab tu pembaris tu kena transparent. Kita kena cari paling banyak kena. Lepas tu hok tak kena tu mesti balance atas bawah ni. Dia tak boleh tak balance. Katalah kita ambil gini ni. Katalah ambil garis ni. Ni mari gini. Ni comel dah pula. Katalah kok ni dah letak. Katalah letak kok tu deh. Letak kok ni tak balance ni deh. Tengok ni atas ni ada tak kena. Bawah ni ada 1, 2, 3. Tak kena. Tak boleh tak balance. Ada 4 tak kena. Mesti atas ni 2, bawah 2. Baru dia jadi balance. Jadi sini kalau tengok ni kita nampak dia macam kena sini lah. Gitu deh.
Kalau gini okey lah. Sebab ni atas ni ada 2 tak kena. Bawah ni 1 tak kena. Nanti dan satu lagi. Line kita ni kena tarik panjang. Siapa memotong buat CY deh. Ni tak apa. Ni CN ni tak apa. Sini. Sini wajib ni. Kat CY. Sebab kita nak cari C. Kan equation kita kan Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. C ni kita nak cari sini deh. Sini C. Ni kat sini. Kat dia memotong ni. Ni C. Okay. Ni balance. Balance ni memang kena balance ni. Tak balance, potong markah. Salah lah graf kita. Mesti balance. Okay. Lepas tu. Mana dah? Tengok sini semula dah. Okay. Dapatlah graf terbaik ni. Siap. Settle. Settle. Selesai. Settle soalan B dah. Selesai B. Plot graf. Buat garis lurus penyuaian terbaik. Soalan C. Kebanyakan hok C ni lama tinggal. Sebab dia macam tak tahu ke apa dah. Padahal cikgu ajar dah. Tapi dia suka nak buat sakat lukis. Dia ikut pengetahuan lama dia ramai-ramai sekolah rendah mula. Dan apa dia? Pengetahuan sedia ada je lah. Dia pandai sakat lukis je. Lukis je sudah dah. Mula lukis ni boleh lukis ni. Lukis tu pun tak tahu betul ke tak. Soal balance ke tidak. Lepas tu bahagian mengira ni. Pakai senyak dah Okey, gini. Kalau berdasarkan graf DB, macam nilai A dengan B ni dah. Tengok sini. Alamak, atas ni tak sapa tu. Tak apa, cikgu tunjuk sini lah. Okey, kita tengok equation kita tadi kan. Equation kita, lepas kita dah tukar dia. Ni equation Y sama dengan A X kuasa 3 tambah B X ni. Tadi kan kita dah tukar dia jadi Y per X sama dengan A X kuasa 2 tambah B ni. Ni dia suruh cari A dengan B. Kita kena guna equation ni lah yang baru. Sebab graf kita ni berdasarkan graf ni. Jadi kita kena cari sini. Kita tengok A dengan B tu mewakili apa. Ni A ni kan M, kecurunan. B ni termasuk positif dah sebab kadang-kadang dia ada negatif. Kena ingat sini. Ni pintasan Y. Jadi kita boleh cari pintasan Y ni sini. Tengok je di graf. Tengok pintasan Y dia terus dapat dah. Kecurunan kena cari 2 titik. Carilah 2 titik dah. Macam cikgu ajar saat ni lah. Kalau kita tengok di graf ni. Kita ambil 2 titik lah ni. Dia buat dah ni. Ambil 2 titik ni dia baca sendiri ni. Bukan ambil dari table ni. Dia baca je. Tapi kalau kat table, kalau kena boleh ambil. Macam tak kena ni. Tak boleh. Awak kena baca sendiri ni. Awak cari 2 titik, mana-mana mudah. Kalau cikgu dia tengok sini macam mudah ni. Sini ni. So, ni sebab dia tengah-tengah kotak ni macam payah sikit sebenarnya. Cari yang sini kau boleh baca ni. Kita tengok. X dia berapa, Y dia berapa. Ni pun tengok X dia berapa, sini Y dia berapa. Kita buat 2 koordinat ni. Kalau macam sini ni, tengoklah berapa. Nanti kita guna formula Y2, ni. Ni dah. Ambil Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Dapatlah A. B ni pintasan Y. Pintasan Y, ambil baca sini je lah. Ni tengok ni dah. Ni kena graf biar muak ni. Ni bawah. Dia duduk kawasan negatif. Kena baca situ apa. Okey. Habis soalan ni. Ada nak tanya? Ada siapa-siapa nak tanya? Gini ni tolong ingat soalan. Soalan ni simple sangat. Equation pun cikgu pilih ni. Lebih-lebih kurang soalan exam dah ni sebenarnya. Mudah aja deh. Boleh deh. InsyaAllah. Kalau tak boleh 10 pun biar boleh 7. Okey doh. Okey. Sekarang kita pergi ke mana pula
Kita ni sini dulu dah. Set ni. Lupa ambil gambar sekali lagi. Sebelum set ni ada indeks Indeks ni. Itu bagi indeks. Hukum indeks lah. Betul. Kita ambil gambar bentar Kat sini hukum indeks. Tu ambil hukum set selalu. Sebabnya soalan tu ada set. Cikgu lupa nak ambil hukum indeks. Bentar. Nak tulis malah. Sekejap. Yo. Nak ambil hukum indeks. Ada yang tanya pasal ni? Ada masalah dia. Okey. Indeks mana lupa tu. Betul lah ni. Ni hukum indeks ni. Hukum indeks ni ada belajar dah dulu juga. Masa kecil-kecil dulu. Kecil bila. Masa form 1, form 2, form 3 tu lah deh. Belajar dah. Jangan kata tak belajar. Bila ni belajar? Tahu pun. Jangan kata gitu deh. Okey, ni hukum indeks ni biasa saja. Kita tengok ni. Asas yang sama. Kalau asas dia sama ni asas deh. Ni A ni asas. M dengan N ni kita panggil indeks dia. Jadi kalau asas dia sama, indeks dia kita boleh tambah M tambah N. Kalau dia kalau dia darab kan kalau dia bahagi dan asas dia sama, indeks dia jadi tolak. Dan satu lagi kalau dia A kuasa M dan ada kuasa sekali lagi. Jadi kuasa dua-dua ni kita darabkan dia. Itu kalau asas sama. Ni kalau indeks sama pula Indeks sama ni M sama indeks dia. Tapi asas dia A dengan B ni lain-lain. Jadi kita boleh darab dia A dengan B ni boleh darab, bracketkan dia kuasa M. Sama juga kalau dia bahagi, kita boleh bahagi A dengan B kuasa M. Okey. Ni peringatan ni yang biasa ikut ni Kalau A sebarang nombor, kuasa kosong dia jadi 1. Hak ni kalau dia kuasa pecahan dia jadi gini. Ni kuasa negatif. Ni biasa guna ni banyak guna dua ni. Okey, ni indeks Indeks ni cikgu nak bagi contoh. So soalan. Tengok sini ada apa Tak ada sini pun. Cikgu tulis lah Soalan. Cikgu bagi ni sebab nak suruh lebih-lebih kurang je. Ini soalan exam. Tapi kalau jenis tak khabar tegak, bunyi soalan tular pun dia tak khabar juga. Awak tak tahu gitu je. Kalau jenis fokus tu boleh buat. Okey, tengok satu soalan cikgu bagi. 3 kuasa 2 darab 9 kuasa X tambah 1 bahagi 81 kuasa 2X tolak 4. Okey. Kalau gini nak buat kan? Siapa tahu? Kita tengok asas dia sama ke tidak? Sama ke asas dia. Asas dia tak sama. Jadi kena samakan dulu Ni asas dia 3, 9, 81. Tak sama belakang. Indeks dia pun lagilah tak sama. Jadi kita samakan dia. Nak samakan dia kita kena biasa lah Kalau 3, 9 dengan 81 ni kita tukar asas 3 belakang lah. 9 ni jadi 3 kuasa 2. Lepas tu kuasa yang asal tu ada di situ. Bahagi 3 kuasa berapa Ni. Pak ikut lah Tengok sendiri Kita ingat. 2X tolak 4. Kuasa apa? 3 kuasa 2.
Okey, sini kan, ni tadi kan kita belajar dah, ni kena darab. Lepas tu sebab dia kan darab sini ni kan dia darab. Jadi indeks dia ni kita boleh tambah ni dua ni. Tambah deh. Hak ni pun, hak ni dia bahagi, kena tolak. Tu je lah. Dia nak tunjuknya. Lepas tu cikgu bagi lagi soalan. Kalau dia apa dah? InsyaAllah. Contoh macam ni deh. 4 kuasa 2x darab 3 kuasa 2x sama dengan 144 kuasa y. Ni contoh deh. Ungkapkan deh. Tu bit ungkapkan so payah selalu dah. Y dalam sebutan X. Dia suruh ungkapkan Y dalam sebutan X. Dia suruh buat. Dia suruh kita buat ke apa Nak cari Y berapa, X berapa kau? Apa tahu? Y dalam sebutan X. Dia suruh ungkap. Ni buat blur sangat deh. Emik ni banyak sangat kena tahu. Macam mana nak buat ni? Kalau dia suruh ungkap, tak ada orang jawab, biar cikgu jawab lah. Okey, cari apa lah? Y sama dengan Y apa lah? Macam Y sama dengan berapa ada X tu. X. Ni. Jawapan dia ni ada huruf Ada X. Gitu deh. Y dalam sebutan X ni, dia suruh letak Y seorang. Alik ni adalah X ni. Ada X. Tak ada Y ni. Ada huruf X saja. Tapi ikutlah berapa X. 2X sama 3 kau. Ikutlah yang penting ada huruf X. Dan depan ni mesti ada Y deh. Okey, katalah soalan ni gini deh. 4 kuasa X sama 3 kuasa X. Kalau nak selesaikan dia, kita tengok asas dia ni. Sekali kita tengok asas ke. Kita tengok ni asas 4, ni asas 3, 1, 4, 4. Tak boleh nak sama. Tak ada deh. Tak boleh nak sama macam hak tadi. Ni macam ni. Macam hak kuasa 3, sifir 3 saat ni. Ni 3, 9, lebih 1. Kita boleh tukar ni 3 kuasa 2, 3 kuasa 4. Tu bit lebih 1 deh. Tapi sini 4 tak ada, 3 tak ada, so 4 pun tak ada. Tapi kalau parti molek, ni ada ni. Kuasa dia ni sama. Bila sama, kita boleh guna hukum indeks. Hukum indeks yang indeks sama tadi deh. Ni. Ni hukum indeks sama ni hak sebelah ni. Bila M sama dengan M, kita boleh ambil A darab B deh. Okey, jadi kita darab je dia. Kita darab di sini deh. Jadi tulis sini. Dia akan jadi 4 dengan 3 ni boleh darab dua ni. Jadi 4 darab 3 kuasa 2X. Sama dengan 144 kuasa Y. Cikgu bubuh 3Y lah sini. Nak supaya sikit soalan. Jadi sini 4 darab 3, 12. Kuasa 2X. Sama dengan 14. So 44 ni 3Y dah. Cuba tengok pula ni dua ni. Nombor ni. Nombor 12 dengan 144 ni. Boleh sama asas kau tak boleh? Boleh. Boleh ni. 12 kuasa 2. Okay. Jadi 12 kuasa 2X sama dengan 144 ni. Kita tukar 12 kuasa 2. Lepas tu kuasa 3Y pula deh. Ni kan indeks dia, indeks asas dia dah sama. Bila dah sama, jangan potong 12. Kita just ambil benda ni sama dengan ni deh. Comparison. Kita tulis je 2X sama dengan 6Y. Dia kan suruh ungkap Y. Kita buatlah tukar tempat duduk dia. Nak suruh mudah. Y sama dengan 2X per 6. Mati-matilah. Ni baru dapat ni. Y sama dengan 1 per 2 X. Inilah jawapan dia Y dalam sebutan X. Okey, boleh ada nak tanya sini? 1/3. Tak ada.
Tak ada, kita teruskan lagi. 12.30 dah ni. Lebih lagi. Kejap. Sudah tu. Kita tengok sini. Kita tengok hukum set deh. Set. Set ni kena tengok hukum dia. Hukum dia ni. Set A darab set B. Kita boleh darabkan terus dia jadi AB. Set A darab B ni. Sama juga bahagi set A bahagi set B. Dia menjadi set A bahagi B. Jadi gini ni. Okey. Yang ni boleh tengok sendiri lah. Yang ni dah. Yang ni tengok sendiri. Cikgu kasi tunjuk. Semua cikgu nak tunjuk. Untuk serupa dengan soalan exam ni. Bentuklah serupa. Tidak kata serupa betul. Mana serupa betul. Tak buat sendiri lah. Ni macam gini soalan dia. Ungkapkan ni dalam bentuk ni. Seterusnya nyatakan nilai A, B, C. Bentuk dia gini lah. Maksudnya dia suruh tukar bentuk ni ke ni. Tapi lebih kurang itulah dah. Tapi cikgu nak tunjuknya waktu apa payah sikit. Kita tengok macam mana nak tukar dia dah. No dah. Mana dah ni. Penisbahan penyebut ialah proses menukarkan penyebut set kepada ni. Kita nak tukar. Penyebut ni ada bawah ni. Penyebut set. Maksud dia ni bawah ni kan. Bawah pecahan ni kan ada set. Bawah pecahan tu dia ada set. Ada set. Ni macam ni kan. Ni dia pecahan. Tapi bawah dia ni penyebut dia ni ada set Kita nak tukar dia ke nombor nisbah. Nombor nisbah ni maksudnya nombor tidak set lah. Tu je. Jadi, tengok soalan dia Mana ni soalan dia kan. Ni. Kita tengok molek. Cikgu tak tahu ke apa cikgu ayat je. Ni 5/3. Ni 7/2 tolak set 5. Ni 2 ni per dengan ni ada set juga Jadi kita nak tukar dia supaya tak ada ni hok bawah ni. Hok set bawah ni kita tak C Jadi bila kita tak C dia, kita kena nak mati hok bawah ni. Kita kena darab dengan set konjugat dia Set konjugat. Mana set konjugat? Set konjugat ni gini. Dia buka suara tu nak kecek ke apa? Dia gimana boleh belajar tak perasan buka. Ni kita tengok ni dulu. Ni set konjugat dia Konjugat ni kalau bawah dia ni tolak ni 2 tolak set 5. Konjugat dia akan tambah. Dia jadi bertentangan Konjugat dia jadi tambah. Kita kena darab atas, darab dengan konjugat dia. Bawah pun darab dengan konjugat dia. Jadi atas ni darab dengan 2 tambah set 5. Bawah pun darab dengan 2 tambah set 5 juga. Baru dia boleh mati 2 ni Okey, lepas tu nanti kita darabkan dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi A kuasa 2, B kuasa 2. Nanti cikgu tunjukkan ni lah. Kita tulis tak tulis ni tak nampak berapa. Cikgu dia kena nulis. Matematik ni memang kena nulis. Kalau tak nulis, tak tahu. Cikgu bobel-bobel lah ke mana. Tak tahu lagu dia. Tapi cikgu sini tak cikgu buat lelah saja ini ni. Jangan cikgu buat letih saja Biar awak boleh jawab. Boleh Ingat tu. 2 tolak set 5. Sekarang ni penyebut dia ni ada set 5. Kita tak C hak bawah ni ada set 5. Konjugat dia saat ni cikgu ayat dah. Kalau sini dia tolak, sini konjugat dia mesti jadi tambah. Kalau sini tambah, konjugat dia jadi tolak. Tu je Jadi kita darabkan hak atas dengan konjugat dia. 2 tambah
set 5. Gini. Bawah pun sama. Darab dengan 2 tambah set 5 juga. Gini ni. Ni maksud dia. Darab. Jadi darab je lah. Ni darab sosok ni. Apa? Okey, darab satu-satu deh. 7 darab 2. 7 darab set 5. Jadi dapatlah 7 darab 2 ni 14 lah. Tambah 7 darab set 5 dia jadi 7 darab set 5. Begini ya deh. Bawah ni payah sikit ni. Hok ni darab hok 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 ni. Nampak payah ni. Tapi awak tolong ingat ni. Hok ni dia memang kalau buat ikut step dia jadi panjang. Tapi awak tak lain ingat. Awak ingat gini je. Cikgu bagi andaian ni. Kalau A tolak B. A tolak B. Darab A tambah B ni. Macam ni lah. Macam di atas ni lah. Ni A. Ni B. Ni A. Ni B ni. Bila kita expand dia. Dia jadi A kuasa 2. Tambah AB. Tolak AB. Tolak B. Jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Dia mati kan? Hak ni mati dia tinggal lah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi sebenarnya kita ambil hak ni ya. Ni A ni deh. Ni A. Ni B. Abaikan negatif deh. Nanti jawapan dia ni kita akan dapat 2 kuasa 2 tolak set 5 kuasa 2. Gini. Jadi gini je lah. Awak tak perlu buat step ni deh. Awak tak perlu ingat. Yang ni memang kena ingat. Sebab semua tu tak ada gini. Bila darab tambah tolak gini dia akan jadi gini. Ambil ni, hak ni. Hak ni kuasa 2, hak ni kuasa 2. Hak ni kuasa 2 jadi 4. Hak ni kuasa 2 ni punca. Dengan kuasa mati. Tinggallah 5. Atas ni sama lagi lah dah. 4 tolak 5. Dah lah. Negatif 1. Belah tambah 7 set 5. Ataupun tulis negatif 14 tolak 7 set 5. Gitu ya. Tak ada dalam pecahan bawah ni deh. Tak ada bawah yang panjang ni. Dah ini deh. Ni tak ada. Okay. Ada nak tanya? Nanti kalau dia suruh tukar bentuk tu maksudnya ginilah. Kena darab dengan set konjugat gini lah deh. Cuma awak kena ingat hak ni ya, darab ni. Darab ni dia jadi hak ni. Jadi gini. Kita kena biasa ni deh. Okey, boleh? Boleh deh yang tu. Okey. Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Banyak. Hukum linear, indeks, set. Lepas tu soal lagi. Apa tu si? Nombor indeks tu deh. Indeks harga dengan segitiga tu belajar sendiri. Dan satu lagi juga kena belajar sendiri. Sistem persamaan deh. Sistem persamaan. Sistem persamaan tu tengok kan ni kalau D. Kalau tak D dok lah. Buat 12.5 dok. Kita tengok sikit lagi. Mana lagi? Okey ni. Ni sama deh. Fungsi pula deh. Kita pergi ke fungsi sikit. Fungsi ni pun fungsi gubahan. Fungsi gubahan. Ada dua fungsi tu deh. Kita sebab soalan dia fungsi gubahan, kita ambil fungsi gubahan selalulah. Fungsi gubahan ni gini. Ni kalau kita ada gambar gini, maksudnya proses yang pertama adalah fungsi F. Ni F. Lepas tu pergi proses kedua fungsi G. Tapi kita nak direct sini sampai sini selalu, dia jadi GFX. GFX ni, kita jangan tulis FG ni, dia terbalik sebab kita ngira kat ni. Kira F dulu baru G. F dulu baru G. Tapi simbol tulis GF dah. Ni fungsi gubahan lah sebab dia melibatkan dua fungsi.
Okey. Lepas tu benda MX tak boleh belajar hari ni sebenarnya dah. Tapi biarlah. Kita kena belajar berterusan baru bijak deh. Tak boleh lah hari ni baru nak belajar. Okey. Mana Okey, tengok deh. Fungsi gubahan. Ni fungsi gubahan diberi Fx dan Gx. Ni nak sepehel je dulunya. Soal lagi ni tak ada pun. F dengan G. Tapi kena pehel C ni dululah dah. Ni kalau dia nak GF. GF ni maksudnya kita ambil fungsi F. Fungsi F ganti ke dalam G ni. Ambil ni, fungsi F ni ganti ke dalam G tempat huruf X ni. Bubuh sini deh. Maka jadilah FG dia. Pehel dia. Kalau FG pula ni, soalan B FG. FG ni kita ambil G. Ambil kat ni ambil G bubuh ke dalam F ni. Benda ni G ni diganti ke dalam fungsi F. Sini. Gitu je lah. Kalau F kuasa 2 soalan C ni, maksudnya kita ambil F ni 4X solat 1 ni, dia letak C ni juga. Kat huruf X ni juga. Gitu deh. Okey. Tu fungsi biasa. Fungsi gubahan biasa. Tapi soalan ni dia tanya pesing ni. Cikgu ni memang pisah-pisah. Bocor lah. Tapi tak bocor benar. Bocor duduk. Tak tahu pehel, tak boleh buat ni. Ni kita tengok contoh. Mana ni. FG. Dia suruh cari G. Ni tak save ni. Bukan gini. Tapi tengoklah juga deh. Betul-betul. Aduh, dia tak tahu lah. Fokus ni. Ni adalah Fx ada ni. Fx 3 tolak 4x. Fg sama dengan 2x tambah 1 ni. Dia tanya fungsi G. Dia tanya G. Bila dia ada fungsi besen ni fungsi gubahan Fg ni dia ada bagi. Dia bagi satu fungsi dan satu fungsi gubahan. Dia tanya hoksa lagi ni. Dia tanya Gx ni sama dengan berapa. Ni soalan dia. Kalau macam hok mula-mula saat ni, dia bagi dua fungsi, kita cari fungsi gubahan. Yang ni dia ada bagi fungsi, dia ada bagi fungsi gubahan, dia suruh cari satu fungsi lagi. Jadi, bila nak jawab soalan ni, kita kena tengok kat fungsi gubahan ni. Kita tengok sini. Fg ni maksudnya G diganti ke dalam F. Okey, maksudnya gitu deh. G ganti ke dalam F. Jadi sini G ni kita tak ada. G tak ada ni. G tak ada. Okey, G ni tak ada. Tapi F ada ni. F ada. Jadi kita boleh ganti je Gx ni ke dalam ni sini. Ke dalam fungsi F. Kalau kita tulis mula, dia akan jadi kita tulis mula ni Gx ni kita ganti sini. Kita akan dapat 3 tolak 4. Sini ni Gx. Ni kan Fg. Ni Fg yang kita buat. Ni yang dia bagi dah. Kita samakan dia. 2x tambah 1. Jadi sampai sini kita cari je lah Gx. Jangan tolak dua ni. Tak boleh tolak ni. Sebab 4 dengan G ni dia darab. Jadi kita buat dulu 4. Negatif ni ada lagi. Sini 2x
1 tolak 3. 3 pindah dah. 1 tolak 3 negatif 2. Lepas tu baru kita cari GX. Pindah negatif 4 mari sini. 2x tolak 2 bahagi negatif 4. Matilah dah, boleh mati ni. Ni tinggallah GX. Okey, boleh dah. Okey. Itu ni nak lorak-lorak dah ni. Lama duduk depan laptop lah. Pening. Pukul 1 dah berhenti lah. Suggest ni. Okey. Kita nak tengok contoh ni. Kita nak tengok ni dah. Dia bagi X dan FG. Sama lah kiranya. Dia bagi satu fungsi dan fungsi perubahan dia tanya F. Cuma beza dia nya, cuba kita tengok beza dia dah. Kubik kenapa dia? Subhanallah. Petik gapo hang. Awak sini. Okey, hak ni dah. Kita boleh ganti dah G ke dalam fungsi ni sebab F dia ada. Tapi hak ni dia tak ada. Kita tulis sini. Ni dia bagi G. Allah. Dia bagi G X sama dengan X tambah 1. Satu lagi FG X sama dengan X kuasa 2 tambah 3. Dia suruh cari F dah. Okey, kita tengok sini. Kita tengok sini juga dah. Ni kita tengok kat ni. Okey, bila kita tengok situ, kita tahu. Kita baca kat perubahan dulu ni. Maksudnya sini kita akan tahu dia ni adalah kena ambil GX ganti ke dalam F. Maksud perubahan tu dah. G bubuh ke dalam F. Law ni G ada. Ni G ada. Tapi nak pergi ganti ke dalam F. Mana F? F tak ada kan? Ni dia tak sama dengan hak ni. Kalau macam ni FG. FG. GX ni ganti ke dalam F. Tak apalah sebab F ada ni. Dia bagi dia F. Nampak dah beza dia. Kita ganti je lah tempat huruf F. Tapi yang ni dia bagi FGX. GX ni. GX ni nak ganti dalam F. F tak ada. Dia pun G. F tak ada dah. Tak ada lah sebab dia suruh cari. Ni soalan dia ni dah. Jadi kalau macam ni, kita kena buat line sikit. Soalan biasa tu biar ni dah. Lebih ni. Okey. Tengok dah. Kita tulis mula lah. GX sama dengan X tambah 1. FGX sama dengan X kuasa 2 tambah 3. Sekarang ni, kita kena tulis mula hak ni. Kita tulis dia F, G. Kalau kita nak yang ni, kita kena mati hak ni dah. Kita kena mati hak ni. Mati G. Cara nak matikan G, kita buat G songsang. G songsang. Ni, dua ni barulah dia mati. Maka tinggallah F. Okay, soalan dia nak F ke? Baru dapat F. Jadi sini, kita kena cari G songsang. Cari G songsang. Ganti ke dalam FG yang dah ada. Ni kan ada dah FG ni. Ni kan ada dah ni. Ni FG. Jadi kerja kita sekarang kita kena cari G songsang dulu. G songsang ni tak berapa pandai kan pula. G songsang ni mudah je. G ada dah. X tambah 1 deh. Tinggal ke 1. GX ada dah. X tambah 1. Sekarang kita nak cari G songsang. X kuasa negatif 1 tu G songsang deh. Songsang. Macam mana nak cari dia? Mudah lah. Ambil dia ni. Ambil dia. X tambah 1. Buat sama dengan Y selalu. Pindahkan semua tinggal X saja. Jadi Y tolak 1.
Tukar semula dia jadilah G songsang X. Tukar huruf dia ni kan huruf Y. Tukar jadi X semula. Jadi X satu. Ni songsang dah ni. Ni songsang. Songsang ni kita akan ganti ke sini. Ke sini lah ni, ke sini. Ke dalam FG ni deh. Okay. Jadi kita gantilah sini. Sini ni. Dengan songsang dia. Kita tulis mula. Inilah. Sama dengan X tolak 1 kuasa 2 tambah 3. Dapatlah F. Okey, selesaikan dia. Gini deh. Kalau dia suruh cari sebelah ni, aku kena cari songsang. Baru dia mati. Katalah dia tu bagi GF. Katalah dia bagi GF Dia bagi GF. Lepas kita nak G. Kalau nak G, kita kena cari F songsang. Baru dia mati dua ni. Tinggallah G saja. Faham? Cikgu. Okey. Bagus bapak awak ni. Okey, lepas tu kalau dia ada soalan macam ni, gini kan? Masya-Allah. Aku mana pula dah ni macam ni kan? Ni. Katalah contoh ni, contoh 26 ni. Katalah dia suruh cari nilai K. G7. Soalan A ni, kita baca dulu lah. Diberi bahawa Fs sama 3x/4, Gx ni 2 tolak X. Soalan A cari G7 kan. G7 ni maksudnya 7 ganti ke dalam fungsi G je lah. Ganti je lah sini deh. Dapatlah jawab dia. Ganti je. Ni soalan B ni. Katalah dia suruh cari nilai K jika Fk tolak 2 sama dengan 1/2 G10. Ni awak kena ikut. Ikut aturan dia dah. Dalam bracket ni kan ada dalam bracket K tolak 2 ni. K tolak 2 ni kita gantilah ke dalam fungsi F. K tolak 2 ni. Ni sini kan F. 3x tolak 4. Tempat huruf X ni kita kena ganti dengan K tolak 2. Kita kena buat sama dengan 1/2 G10. G10 ni pula 10 ni ganti ke dalam fungsi G ni. Fungsi G. Lepas tu kita tulis straight dia. Lepas kita selesaikan, carilah K. Begitu deh. Tak pastilah ni boleh jawab ke tak boleh ni. Terah lah deh. Esok. Okey, lepas tu, apa lagi Okey, fungsi kuadratik. So, lagi deh. Fungsi kuadratik. Soalan dia macam ni. Macam mana Okay. Ni macam ni. 132 deh. Ungkapkan fungsi kuadratik ni dalam bentuk vertex. Bentuk vertex ni bentuk gini deh. Dia ada fx sama a, x salah h kuasa 2 tambah k. Dia bentuk dia serupa je. Cuba tengok dah ni. Ni dia bentuk dia. Ni bentuk dia ni. Dia ada nombor luar. A ni pemalah. Ada bracket. Ada x ni. Ada nombor. Ada kuasa 2. Ada nombor sini. Ni bentuk dia ni. 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 Macam ni. Bentuk vertex lah tu dah. Ni kalau jawab pair dia ni. Tengok sini. Bentuk vertex lah ni. Ni A ada luar, ni ada bracket, ada kuasa 2, ada nombor luar. Bentuk dia. Bentuk tu kena kenal deh. Ni pun bentuk vertex. Ni. Bentuk vertex deh. Ni pun vertex, ni vertex. Vertex. Vertex ni kepada dia. Vertex ni bucu sebenarnya. Bucu. Kalau kita lukis graf, kalau kita lukis graf dia, ni kalau kita lukis graf nyum, ke kuasa 2 ke. Dia A kuadratik ke AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Bentuk ni kan dia mesti graf dia kalau A ni positif, nombor 1, 2, 3, 4, 5 positif, graf dia senyum. Ni dia ada titik sini deh. Ni titik ni lah dia bentuk vertex ni, lucu dia, puncak dia.
Kalau graf dia masih di atas ni maksimum deh. Ni minimum. Okey, soalan dia suruh tukar ke dalam bentuk vertex. Okey, dia suruh tukar ni. Bukan ni. Okey, contoh ni. Tengok bawah ni ni. Ni. Tukarkan fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 6x tambah 1 tambah 1 tambah 7 ke dalam bentuk vertex, ke dalam bentuk ni. Nak tukar dia ni kena belajar PKD ni. PKD. Tak boleh nak tulis. PKD lah, penyempurnaan kuasa 2. Kalau ikut dalam buku macam ni lah kaedah dia ni. Macam ni lah ni. Tapi cikgu tak seri guna kaedah ni, kita guna je kaedah formula. Formula ni perlu hafal deh. Kalau tak boleh hafal, awak tulis lah. Mana-mana kat meja awak tu. Cikgu ajar pula dah. Tulis jadi meja sebab tak ada nak hafal sebelum masuk exam tu. Tulis deh. Lucu buat awak ni guys. Ni formula dia ni. Formula PKD. Penyempurnaan kuasa 2 untuk tukar ke bentuk vertex. Ni lah vertex. Formula dia begini. Fx sama dengan A X tambah B per 2A kuasa 2 salin tambah C tolak B kuasa 2 per 4A. Ni formula dia. Salin. Ni, kena hafal ni. B, ni A. A, B, C ni ambil mana? Ambil sini lah ni. Ambil daripada asal ni. Fx sama dengan A, X kuasa 2 tambah B, X tambah C. Ambil sini dah. A, B, C kan. Tiada sini A, sini B, sini A, sini C, B per 4A. Salin. Tulis cepat. Tulis dulu 5 saat. Ada sakit telinga pakai earphone ni. Okey, salin ada. Okey, pas salin tu mari kita tengok soalan saat ni bagaimana dia nak buat. Kita tunjuk sikit lah ini deh supaya boleh menulis esok. Soalan dia. Soalan dia mana dah? Ni deh. Dia bagi Fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 6x tambah 7. Dia nak tukar ke bentuk Fx sama dengan A x tolak H kuasa 2 tambah K ni. Dia tukar ke bentuk ni. Jadi kita ikut je formula atas ni lah. Kita ikut je formula ni. Dapatlah Fx sama dengan A dia 2 X tambah ni B. B dia negatif 6. Bolehlah negatif 6 per 2A. A dia 2 dah. Kuasa 2 tambah dengan C. C dia 7. Kalau B dia negatif 6. Ada negatif kita letak bracket dah. Per dengan 4 darab A. A 2. Kita apa kira lah. 2 dan bracket ni kira sin ni sudah macam nak pen pula dah. Ni mati kat ni je lah. Hak ni tinggal 3 dah. Tolak 3 per 2 kuasa 2 tambah hak ni kena kira sekaligus lah. Sini dah. Kita molek-molek sini ni termasuk dengan positif sekali. Tekan molek situ. Okey dah. Tekan dia dapatlah jawab dia berapa sini. Kita tengok ni dulu lah. Apa?
Dapat gini ni. Tengok ni super ke? Ni. Ish. Sama ke? 2 X tolak 3/2 kuasa 2. Hak ni kita malah nak kira. Tengok dia je. Tambah 5/2. Jadilah bentuk dia. Kita tengok ni. Ni A. Ni tengok bentuk dia ni. Ni A. Ni A. Ni X. Ni tolak. Ni H. Tolak ni tak salah ambil dia sebab dia H dah. Ni H dia. Ni K dia. Ni K. Termasuk positif. K. Itulah cari A, H, K. Dapatlah. Boleh faham? Ada nak tanya? Okey, ada nak tanya? Ada ke? Tak ada. Boleh deh. Aku kena ingat deh formula. Tak saya ingat aku tulis ni jawab dia ingat. Kalau dia kata tukar ke bentuk tu, nampak je bentuk ada bracket-bracket gitu. Tolong lah tu walaupun dia tak sebut vertex. Bentuk vertex lah nama dia deh. Okey, lepas tu daripada ni daripada kita dapat jawab 10 ni, dia boleh tanya soalan pula deh. Dia boleh tanya soalan. Sikit lagi deh, ibu peletih ni. Letih mata. X tolak 3/2 kuasa 2 tambah 5/2 deh. Ni jawab dia lah ni. Daripada soalan ni dia kata cari nilai titik maksimum atau minimum deh. Ni. Ni dia suruh cari. Kita bila tukar ni dia akan jadi graf dia bentuk petek lah. Ni titik ni atau titik ni deh. Kalau ni minimum ni maksimum. Jadi dia kata cari titik tu. Mana titik dia? Titik dia ni kita ambil sini ya deh. Kita ambil di sini je. Ni untuk Y. Ni untuk X. Ni untuk X deh. Tu je ambil situ deh. Jadi titik dia kalau sini ni dia positif jadi graf dia senyum lah. Dia senyum. Titik dia ni kita ambil sini 3/2. Ni X lah sebab dia tepi X lah. Ni 5/2 ni Y. Ni titik dia deh. Boleh deh. Okay. Okay, sudah dulu. Okay, cikgu rasa okay, habis sini jom dia lagi. Oh ni vektor ni dok dah kali. Vektor ni awak belajar sendirilah. So cikgu nak pesan ni deh. Tajuk-tajuk awak kena study. Tolong study deh. Vektor ni mungkin payah sikit lah. Awak kena study sendiri dah, tolong ingat deh. Segitiga. Nombor indeks. Sistem persamaan. Sistem persamaan ni ingat kau tidak hok mana? Ada X, Y, Z tu deh. Dengan persamaan serentak. Ada gini. Macam gini. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4. 2X tolak Y tambah 2Z sama dengan ni. Lagi X tambah 3Y tolak Z sama dengan 10. Ni tolong study deh. Tolong study ni. Ada dalam buku. Cari sendiri. Cikgu kalau nak pergi belakang ni. Sebab benda ni belajar setahun. Takkan kita nak belajar dari masa 2 jam ni je. Okey, jadi ada nak tanya. Kita berhenti setakat ni dulu deh. Lama dah tak ni. Ni ada. Tak di screen ni. Ada nak tanya? Tidur. Aku jaga dah kali. Gue letih. Okey, kita Saja dah tidur. Biasa tidur tu. Tak kata.